Sapuri, silakan. Okey, terima kasih Nirona Newman atas perkongsian daripada Sabah khususnya untuk kita mengetahui berkenaan litigasi dan juga bagi permohonan private dan juga surat mentadbir harta pusaka. Dan seterusnya, kita ada satu atau cara yang sangat menarik yang akan berlaku di Kuala Lumpur. Di Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, ni tentunya berkaitan juga dengan aktiviti air. Jadi bercakap tentang Kuala Lumpur Canoe Interstate Championships 2023 yang akan berlangsung pada 14 hingga 17 Disember ini. Jadi untuk dapatkan informasi lanjut, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Encik Muhammad Faizal Muhammad Kamil, Presiden Persatuan Canoe Kuala Lumpur ataupun Canoe KL, betul Dan juga bersama dengan Yang Mulia Raja Syahrul Azri Miraja Sahar, Presiden Persatuan Canoe Malaysia atau singkatannya MASCA. Assalamualaikum dan selamat datang. Assalamualaikum. Okey, hari ini dah 11 bulan Mari tinggal lebih kurang berapa hari lagi saja akan berlangsungnya program ini. Jadi kalau kita boleh berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan apa itu kita singkatkan sebagai KLCIC 2023 secara keseluruhannya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. KLCIC ini adalah singkatan kepada Kuala Lumpur Canoe Interstate Championship 2003 yang akan diadakan pada 14 dan 17 Disember bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, kejuaraan ini akan bertandingkan 3 acara. Salah satunya adalah acara Canoe Polo. Keduanya adalah Canoe Slalom YOG. Dan yang terbaru yang ketiga acara yang terbaru ni adalah stand up paddling iaitu SUP. Okey. Setiap acara ni kita terbagi kepada kategori masing-masing lah. Dia ada bermacam-macam kategori. Okey. Kejuaraan ini kali pertama kejuaraan KLCIC ini diadakan adalah pada tahun 2013. Okey, dan kali terakhir 2019 sebelum PKP lah. Ini kali ini yang tahun ni kita dapat buat selepas PKP dapat buat. Kali ini ada kelainan sikit. Kelainannya sebab kita ada SUP. SUP ni memang sekarang ni yang sedang naik, sukan yang sedang naik sekarang ni lah. Kita tengok stand up paddling tu kan. Lepas tu juga untuk kejuaraan kali ni KLCIC tahun ni akan dihadiri oleh negara-negara seperti Taiwan, Iran, Singapura, China, Australia, Hong Kong dan Taiwan. Dan juga kelab-kelab dan negeri-negeri di dalam Malaysia lah yang akan bertanding. Bila kita tengok sukan ni bila kita panggil di luar negeri, luar negara semua datang, dia adalah bagus untuk kita punya atlet-atlet di dalam Malaysia ni untuk bertanding dengan atlet-atlet di luar negara ni. Masih yang datang ni semuanya bukan calang-calang tim yang kita jemput ni. Semuanya kuasa-kuasa besar. Macam Iran baru menang Asia tahun ni, tim tu yang datang. Singapura, and then Australia juga kan. KLCIC ini adalah merupakan penganjuran Persatuan Canoe Kuala Lumpur, iaitu dimenang bawah Persatuan Canoe Malaysia, dan juga hasil kerjasama daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS dan juga Dewan Madai Kuala Lumpur. Kejuaraan ini juga akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia, Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan kita, YB Hanayo lah. Okey, kita nak dengar juga suara daripada Presiden Persatuan Canoe Malaysia pasti berkenaan dengan kejohanan KLCIC ini dari segi impaknya kepada negara. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya daripada Persatuan Canoe Malaysia, daripada MASCA, memang berterima kasih pada Persatuan Canoe Kuala Lumpur ni, KL Canoe ni, untuk telah mengadakan KLCIC ni. Mana dia telah salah satu kejohanan yang antara yang dinanti-nantikan oleh semua penggiat canoe di Malaysia ni lah. Jadi impak dia pada pasukan, terutama pada pasukan kebangsaan. Rata-ratanya sebelum ni kita terpaksa keluar negara untuk bertanding, untuk mendapat level prestasi game yang tinggi lah. Tapi dengan usaha baik daripada KL Canoe ni, game tu dapat dibawa ke Malaysia. Jadi lebih ramai atlet di dalam negara ni dapat bertanding dalam sukan yang level yang tinggi. Jadi secara tak langsungnya kita dapat meningkatkan lagi prestasi atlet-atlet dalam negara kita ni. Dan ianya telah berhasil daripada 2013, daripada kita mula.
prestasi atlet dalam sukan keno polo ni telah meningkat. Ya. Dan pencapaian yang paling baik sekali ialah mereka berjaya di kejohanan dunia dapat tempat ke-9 daripada 26 pasukan. Okey, dan pasti akan menarik lebih ramai lagi, tumpuan orang ramai untuk kita menjayakan dan juga untuk membangunkan lagi sukan kano itu sendiri. Ya, betul. Ya, baik, dan masih sama secara keseluruhannya, apakah sebenarnya matlamat dan juga objektif kejohanan KLCIC 2023 ini diadakan? Kita kongsikan. Ya. Okey, pertama kali kita nak menghimpunkan atlet-atlet daripada dalam dan luar negara untuk datang bertanding di Malaysia lah ataupun di Kuala Lumpur. Dan salah satunya kita boleh menarik pelancong-pelancong daripada luar negara ni dan boleh menarik datang ke KL. Dan juga di KL juga ni kita akan menjadi benchmark lah untuk luar-luar negara akan datang tumpuan kepada kita. Kan sebelum ni di luar-luar negara ada game yang memang dok akan tunggu-tunggu. Di Asian Game tu kejohanan besar. Bila kita buat di sini di Malaysia, kita nak kalau boleh tim-tim yang kuat-kuat negara ni dia akan berebut-rebut nak datang ke tempat kita untuk kita datang untuk berlawan dengan kita punya ni lah, tempat kita pun dengan view kita pun cantik pun dituansa kan. Lepas tu lagi satu kita lah tadi tu promosi lah. Lepas tu untuk atlet-atlet kita boleh belajar. Lepas tu daripada situ diorang boleh training apa semua untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Kan? Okey, itu matlamat yang cukup besar, iaitu untuk mereka mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Saya tertarik bila Tuan Presiden tadi menyatakan berkenaan pencapaian, kejayaan atlet-atlet kano negara kita dan bagaimana melalui penganjuran kejohanan dalam negara ini dapat memastikan wujudnya satu platform yang lebih luas kepada atlet-atlet negara, khususnya kepada atlet cilik kita ini sebagai perintis untuk kita menjadikan Malaysia sebagai kuasa besar dalam sukan kano ni. Okey, betul tu. Seperti yang saya maklum sebentar tadi, daripada kejohanan ni kita dapat meningkatkan prestasi. Contohnya yang terbaru ni, kejohanan Asia di Singapura baru-baru lepas bulan lepas ni. Malaysia kategori wanita mendapat peringkat perak dalam acara keno polo ni. Manakala di bawah lelaki bawah 21 tahun mendapat peringkat gangsa. Itu sebelum ni memang terutama untuk pasukan wanita memang pertama kali mendapat podium di sukan keno polo ni. Ianya dapat dilihat hasilnya daripada penganjuran kejohanan seperti KCIC ni, yang mana pendedahan yang lebih banyak game-game yang level tinggi untuk atlet-atlet ni, dan dari situ mereka dapat pengalaman. Dan untuk bila bertanding di peringkat Asia tu mereka lebih mudah, lebih confident untuk bertanding di peringkat tu. Jadi penting dengan adanya kejohanan contoh KCIC ni. Okey, signifikasi dilangsungkan di Taman Tasik Titi Wangsa sebab tempat umum kan. Jadi semua boleh pergi sambil beriadah tengok apa ada ni. Rupanya ada KLCIC dan sekurang-kurangnya dapat memberi pendedahan kepada generasi-generasi muda kan, untuk bukan sahaja menjadikan sebagai satu aktiviti riadah, tetapi mana tahu selepas ini nak menyertai kejohanan pula. Betul-betul. Lagi satu hari mungkin ramai dalam kalangan kita ini mungkin tak terbiasa ataupun tidak didedahkan dengan sukan kano ini. Ada juga yang tak tahu apa antara kategori-kategori di bawah sukan kano ini, khususnya yang akan dipertandingkan dalam KLCIC nanti. Jadi ada 3 tadi tu kan? Okey. Jadi kalau kita boleh kongsi sedikit gambaran, kalau tengok versi visual ni, ini apa? Ada solo kita tengok tadi, ada yang terjun tadi, apa tu? Ini keno slalom YOG. Yang ini dipertandingkan di Olimpik Olympic Game lah. Yang ini keno polo. Ini polo. Ini berpasukan lagi. Ini berpasukan. Ini kejohanan dunia di mana ni kan? Perancis saja. Okey, untuk stand up paddling boleh? Stand up paddling stand up paddling dia kayu bersorangan lah. Ada kita berdiri, kayu sambil berdiri. Kan macam surfboard. Berdiri dan kayu single blade. Itu yang sukan antara yang popular lah. Ketika ni yang baru naik. Dah jadi trend maknanya sekarang ni. Dia apa pun merupakan satu perkara yang mungkin baru untuk kita semua. Jadi boleh tengok dedahkan diri anda dan juga anak-anak anda untuk aktiviti ini. Selepas ni boleh jadikan ini satu bidang yang serius lah. Sampai itu daripada segi penganjuran KLCIC ini juga, selain daripada kita nak meningkatkan prestasi atlet kebangsaan dalam negara ni ataupun kelab-kelab ni,
matlamat utama KCIC ini juga ialah kita nak kembangkan lagi sukan keno ni bukan kepada atlet saja, pada orang ramai. Kita nak benda tu jadi macam satu trend pada rakyat Malaysia ni. Kalau katakan kat Malaysia ni kan kita banyak lokasi yang ada air. Jadi patutnya sukan keno ni dapat berkembang lagi banyaklah. Kita nak buat macam family activity dalam keno ni. Di Kuala Lumpur pun sekarang dah jadi macam tu. Trend dia family activity. Bila datang satu family, mereka akan main. Kalau kita kongsikan manfaat sedikit, kalau kita aktif dalam bidang keno ni, dia macam dari segi aspek pemikiran, ketangkasan, atau macam mana? Okey, kalau daripada dalam sukan keno ni, ialah seperti macam mana-mana sukan lain. Kalau kita kita aktif dalam, kita tumpu pada akademi ataupun bidang kerja, salah satu tempat untuk kita rilis kita tekanan kerja ataupun belajar adalah dengan bersukan. Tapi bila dalam sukan air ni, dia berbeza daripada sukan di darat. Satu lagi kita mendapatkan pemandangan yang cantik semasa kita berkayuh, terutama di Tasik Titiwangsa tu. Ataupun kita boleh menjelajah di sungai, di laut. Pastinya itu impaknya kalau kita terlibat dengan aktiviti sukan, khususnya sukan kano ini. Okey, kita sedia maklum penyertaan untuk KLCIC ini sudah pun ditutup. Jadi bagaimana dari segi sambutan penyertaan setakat ini? Mereka semua dah ada di sini ke? Alhamdulillah, mereka kebanyakannya yang luar negara akan sampai hari ini. Ada yang akan sampai malam ni, dan seterusnya lah akan sampai. Setakat ini penyataan kita dari luar negara hampir 200 penyertaan lah. Itu luar negara saja. Macam Iran pun dia hantar 3 tim. Singapura pun banyak. China pun 3 tim kan. Tak kurang jugalah. Malaysia pun beritahu jugalah. Dan kita pun dalam almost semua participate semua yang ada dalam lebih kurang 400 orang lah. Keseluruhannya akan memenuhi Taman Tasik Titiwangsa pada 14 hingga 17 Disember 2023. Pastinya ada aktiviti sampingan juga untuk diadakan ataupun hanya tertumpu kepada kejohanan semata-mata. Ada tak aktiviti-aktiviti lain yang berada? Kita hanya tumpukan yang kita punya 3 kejohanan tu lah. Yang lain tu cuma kita ada booth-booth daripada penaja kita. Decathlon. Dia buatlah dia punya ni. Dia ada reruai masing-masing. Ada ruang untuk dia kan. Jadi kita nak tanya Tuan Presiden kita, ada tak sasaran yang diletakkan untuk kejohanan kali ini untuk atlet negara kita? Untuk maklumat dah, memang kita hantar pasukan under bawah 21 tahun Malaysia bermain dalam kategori terbuka. Itu satu target pada mereka untuk dapat top 4. Sebab di kejohanan Asia baru ni mereka dapat tempat ketiga. Jadi pasukan Malaysia kita hantar under 31 saja untuk bertanding di kategori terbuka lah. Manakala daripada atlet-atlet daripada kategori lain, mereka main-main dengan kelab-kelab masing-masing. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita meniruan Taman Tasik Titiwangsa bermula 14 hingga 17 Disember. Ini jadikan sebagai aktiviti menjalani hujung minggu juga, cuti sekolah pun. Okey, jadi boleh lakukan aktiviti ini dan dedahkan diri anda dan juga anak-anak anda dalam aktiviti keno ni. Sama berjaya kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita atas penganjuran KLCIC ini. Dan sepastinya terima kasih juga atas pendedahan ini, khususnya berkenaan penganjuran yang seumpama ini dalam negara kita. Baik, terima kasih Cik Faizal yang Raja Syarul dapat bersama kami pada waktu ini. Diharapkan semua nanti insya-Allah akan berjalan lancar dan juga mencapai misinya. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami dari awal siaran sampailah ke waktu ini. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung siaran. Sepastinya kami mengharapkan apa saja yang kami kongsikan khususnya berkenaan dengan kelestarian alam sekitar memberikan manfaat yang cukup besar kepada kita semua untuk kita bertindak hari ini untuk kita menjadi pengguna yang lebih bijak. Okey, baik, kita jumpa lagi insya-Allah mewakili Keseluruhan Produksi untuk siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini. Saya Hani Hamid dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan dan juga penerbit Rosmawati Nasir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Jumpa lagi. Bye.